أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, hadirin dan hadirat, sidang penonton yang dikasihi sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayahnya dapat kita bertemu sekali lagi dalam siri pengajian kitab Syarh Riyadhus Salihin karangan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dan kita masih lagi membicarakan tentang hadis yang membicarakan tentang rukun-rukun arkanul iman, dan kita dah sentuh tentang yang terakhir sebelum ini, arkanul iman, iaitu al-iman bi al-qada'i wal qadar, perbincangan mengikut perspektif Al-Quran dan Sunnah, dan pendapat-pendapat golongan yang menyeleweng daripada Al-Quran dan Sunnah, khususnya golongan Al-Jabriyah, Al-Qadariyah dan sebagainya. Maka kita akan sambung penutup ataupun kesimpulan bagi hadis ini, insya-Allah, dan kita akan sambung hadis yang baru dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tanya muslimin dan muslimat, kita tengok pada nas hadis dan kita tengok pada syarah hadis. Kata penulis, qala al-muallif rahimahullah, hadis ini memiliki beberapa manfaat, yakni mengajukan pertanyaan kepada para penuntut ilmu, sebagaimana Nabi SAW mengajukan beberapa pertanyaan kepada Umar. Dan hadis ini juga bolehnya mengucapkan, okey, kita tengok dulu bahagian pertama, tuan-tuan. Jadi hadis ini, kita tengok hadis yang panjang lebar yang kita ngaji ni. Kita dah bincang secara panjang lebar, alhamdulillah. Antara faedah yang ditekan di sini ialah teknik mengajukan soalan. Jadi kalau kita kaji satu ilmu dalam pengajaran dan pembelajaran, kita hari ini sibuk bila kita nak kaji apakah cara terbaik untuk mendidik manusia, cara terbaik untuk mengajar manusia. Akhirnya kita terpengaruh dengan cara pengajaran dan teori-teori ini ambil daripada barat, Freud dan sebagainya, yang membuat ujian terhadap tikus, buat ujian terhadap haiwan-haiwan tertentu, dan akhirnya mereka keluarkan kaedah pengajaran itu daripada uji kaji mereka terhadap haiwan yang tidak berakal. Lalu kita pun berbangga dengan teori-teori pendidikan mereka. Sedangkan Nabi SAW, baginda Nabi Muhammad SAW merupakan insan terhebat. Nabi sendiri seorang muallim, seorang guru, dan kaedah pengajaran Nabi lah yang paling terbaik di dunia ini. Kalau tuan-tuan berminat mengkaji tentang teknik pengajaran Nabi SAW yang boleh kita aplikasikan dalam dakwah, aplikasikan dalam pendidikan pada anak-anak kita, pada masyarakat kita, sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama daripada Syria telah meninggal, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kitab bertajuk Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasulullah SAW sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, dan teknik-teknik ataupun pedagogi pengajaran dan pendidikan beliau. Dan saya rasa kitab telah diterjemah dalam bahasa Melayu, saya pernah tengok. Tapi kitab ini sangat hebat. Syekh Abdul Fattah mengeluarkan pada hadis-hadis Nabi SAW, kaedah-kaedah pengajaran Nabi SAW, dan antaranya teknik taujih al-as'ilah, mengajukan soalan kepada
anak murid. Ya. Sebelum kita mengajar, kita ajukan soalan pada anak murid kita supaya buka minda. Kita jangan jawab lagi. Mungkin jawapan itu akan terjawab dengan sendiri. Ataupun kadang-kadang jawapan itu akan diberikan kemudian oleh guru berdasarkan kebijaksanaan seorang guru lah. Jadi Nabi SAW dalam hadis, Nabi dan para sahabat Nabi SAW, mereka melihat bagaimana Nabi dengan Jibril berbicara. Jibril bertanya pada Nabi SAW soalan, lalu Nabi menjawab dan akhirnya Jibril mengiyakan. Ya, betul, betul. Jadi maknanya Jibril bukan tidak tahu, dia tahu. Dan Nabi SAW tahu, Jibril tahu tentang apa yang ingin ditanya, tapi soalan itu ditujukan sebenarnya seolah-olah nyatakan sepatutnya para sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tapi yang mengajukan soalan itu ialah Jibril alaihissalam atas tujuan nak memberi kesedaran kepada para sahabat, inilah soalan yang sepatutnya ditanya kepada baginda Nabi SAW berkenaan dengan maratib ad-din, martabat-martabat agama, Islam, iman dan ihsan. Ya, itu sebagai panduan. Dan dalam hadis ini juga Nabi SAW mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam, ataupun Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tidak harus yang mengucapkan Allah thumma rasuluhu a'lam, Allah kemudian Rasul lebih mengetahui, kerana ilmu syariah yang sampai kepada Nabi SAW itu dari Allah, maka itu sah mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, jadi Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya maha mengetahui, kerana apa yang disampaikan pada kita oleh Nabi SAW semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebut Allah wa rasuluhu a'lam, maka tidak sesuai disebut Allah thumma rasuluhu a'lam, Allah kemudian Rasul mengetahui. Ya, dan Allah Taala menyebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang keluar pada mulut Nabi SAW bukan berdasarkan hawa nafsu Nabi, bukan ikut kehendak Nabi, tapi dia adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala dalam surah Taubah, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh, jikalaulah mereka sungguh-sungguh reda dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Di ayat ini tidak dikatakan dan Rasulnya, kerana yang didatangkan di sini adalah syariat yang didatangkan kepada Nabi SAW, iaitu berupa syariah, maka itu dari Allah. Untuk masalah-masalah syariah boleh mengatakan Allah dan Rasulnya tanpa mengatakan kemudian. Adapun masalah kauniyah seperti kehendak yang serupanya, maka jangan katakan Allah dan Rasulnya, tapi katakan Allah summa rasuluhu a'lam. Jadi dalam bab syariat, Nabi SAW ini tugasnya menyampaikan semua apa yang diwahyukan oleh Allah kepada sekalian manusia dan jin. Jadi Nabi tidak ada satu perkara pun yang Nabi sembunyikan. Semua telah sempurna dan telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kalau benda itu disampaikan, perkara itu disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, maka Nabi tahu dan Nabi sampaikan pada sekalian manusia dan jin. Ya, berbeza dengan apa yang berlaku dalam realiti dunia hari ini, ataupun yang saya sebut sebelum ini dalam bab al-qadar. Saya ulang balik, kalau kita mengkaji tentang iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim fi kitabillah, kita perlu memahami ada dua perkara. Pertama, iradah kauniyah qadariyah, dan yang kedua iradah diniyah syar'iyah. Iradah diniyah syar'iyah ialah kehendak Allah Ta'ala yang berbentuk al-awamir, perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan. Semua yang Allah Ta'ala perintahkan, yang dinyatakan dalam Al-Quran Al-Karim,
diperintah oleh Allah Ta'ala, maka perkara itu disukai dan diredai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita melaksanakannya, maka dia jadi ibadah yang diredai oleh Allah. Dan segala larangan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita wajib meninggalkannya. Dan jika manusia melakukan larangan Allah Ta'ala tidak redha, tidak suka dan murka dengan perbuatan tersebut. Maka bila disebut al-awamir wan nawahi, maka dia adalah iradah diniyah syar'iyyah. Ya? Maka Nabi SAW menyampaikan segala perintah Allah Ta'ala dan menyampaikan segala larangan Allah SWT itu kepada sekalian manusia dan jin, dan kita sebagai hamba Allah Ta'ala wajib mentaatinya. Adapun dari segi realitinya, apa yang berlaku? Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya salat, puasa, zakat dan sebagainya. Ada manusia yang semayang, dan ramai manusia yang tak semayang. Ada manusia yang berpuasa, dan ada orang yang tidak berpuasa. Ada orang yang memeluk agama Islam, dan ada orang yang degil, tak mau masuk Islam. Ada yang menghina Islam dan sebagainya, tapi dia berlaku dengan izin Allah. Maka itu iradah kauniyah qadariyah. Dia berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi manusia akan dihisab di atas kesalahan dan perbuatannya sendiri. Sebagaimana kita ketahui, Ahlussunnah menyatakan af'alul ibad khalqullah wa kasbun minal ibad. Ya? Af'alul ibad khalqullah. Semua perbuatan manusia itu adalah makhluk Allah. Tapi usahanya itu daripada manusia itu sendiri. Oleh itu dia berhak diberikan pahala, layak menerima dosa, layak masuk syurga dan neraka di atas pilihan dan perbuatannya sendiri. Dan itu telah menjadi iradah kauniyah qadariyah. Jadi di sini apabila melibatkan perkara yang akan datang, contohnya bila sebut mata as-sa'ah, bila hari kiamat, Nabi SAW sebut Allahu a'lam, Allah mahu mengetahui. Kita pun taklah kata Allah wa rasuluhu a'lam, kerana ini melibatkan perkara ghaib. Bila berlaku secara spesifik hari kiamat, bila kita mati, itu kita tak tahu. Kita hanya mampu sebut Allahu a'lam. Tapi benda yang memang Rasulullah tahu, kita boleh sebut Allah wa rasuluhu a'lam. Contohnya tentang kewajipan berpuasa, tentang hukum hakam dalam Al-Quran yang Nabi ajar pada kita. Nabi tahu, Allah pun tahu. Tapi bila melibatkan perkara ghaib, bila kita mati secara spesifik, kita tak tahu tarikh bila, pukul berapa. Nah, hari kiamat secara tepat, cuma dalam hadis sebut hari Jumaat, tahun bila tak tahu. Cuma kita, Nabi kata ana wasa'atu kahatain, aku dan hari kiamat itu jaraknya antara dua jari, dekat sangat, hampir sangat. Ya, maka atas dasar itu tuan-tuan, setengah perkara yang memang Nabi SAW tak tahu, kita tak boleh sebut Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau perkara itu hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, Allahu a'lam sahaja. Ya, jadi dinyatakan di sini, kerananya ketika seorang berkata kepada Nabi SAW, apa yang dikehendaki Allah dan yang engkau kehendaki, Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah, tapi kehendak hanya bagi Allah. Jadi sahabat ni sebut Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta, apa yang Ta'ala nak dan apa yang kamu kehendaki. Jadi Nabi tegur, Masya Allah sahaja, Masya Allah sahaja, yang ni apa yang dikehendaki oleh Allah. Nabi tidak ada kekuatan dari segi itu. Maknanya iradah kauniyah qadariyah ni hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata kun fayakun. Sebab tu Al-Imam At-Tahawi dan dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawi yang menyebut Masya Allahu kana wa im lam yasha'in nas. Apa yang Ta'ala nak dia berlaku, dia pasti akan berlaku, walaupun semua manusia tak nak dia berlaku, sebab tak boleh nak lawan kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata keren ni tumbang. Allah Ta'ala kata fulan bin fulan syahid. Itu pilihan Allah Ta'ala. Kita hanya mampu sebut qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Kita tidak akan ditimpa musibah melainkan apa yang telah termaktub bagi kita dalam Al-Lawhul Mahfuz, sebagaimana salah satu arkanul iman bil qadar, rukun beriman dengan qadar yang kita pelajari pada sebelum ini dan disebut oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Al-Aqidah
fi dhawil kitab wa sunnah dalam bahagian al-iman bil qada wal qadar. Salah satunya al-iman bi anna Allah kataba kulla syai'in fil lawhil mahfuz. Semua telah termaktub di dalam lauh mahfuz. Telah termaktub bahawa fulan bin fulan dia akan pergi haji, dalam perjalanan tiba-tiba bangunan runtuh, bermaut, syahidlah dia. Dan memang syahid sungguh. Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari, asy-syuhada'u khamsah, al-mat'un wal mabtun wal gharaq wa sahibu hadmin wa syahidu fi sabilillah. Orang mati syahid tu ada 5. Pertama, al-mat'un, orang yang mati disebabkan penyakit ta'un. Al-mabtun, disebabkan sakit di perutnya. Yang ketiga, orang yang mati tenggelam, lemas. Yang keempat, sahibu hadmin. Hadmin ni runtuhan bangunan. Maknanya dia mati disebabkan oleh bangunan runtuh. Runtuhan bangunan. Wa syahid fi sabilillah, orang yang syahid di jalan Allah, mati disyahid fi sahatil qital, sebagaimana sahabat-sahabat lain ramailah, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah dan sebagainya. Itu dikira syahid. Itu semua iradah kauniyah qadariyah. Allah Ta'ala perintahkan kita berjuang fi sabilillah dan mengharapkan mati syahid. Itu perintah Allah Ta'ala. Dan Nabi sendiri sentiasa galakkan menceritakan tentang kelebihan orang yang mati fi sabilillah dalam jihadul kufar wal munafiqin. Tapi tak semua sahabat yang berjuang di jalan Allah mati syahid di medan perang. Contoh Khalid bin Al-Walid. Satu Nabi SAW sebut, man sa'ala Allah syahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala supaya mati syahid dengan sebenar-benarnya, Allah Ta'ala akan sampaikan dia ke martabat itu walaupun dia mati di atas tilamnya, firash, macam Khalid bin Al-Walid. Tuan-tuan pun tahu cerita Khalid Al-Walid, berapa banyak peperangan yang dilalui, berapa banyak kemenangan yang diperolehi, al-futuhatul islamiyah, kemenangan Islam di bawah tangan kepimpinan Khalid Al-Walid. Tapi akhirnya Allah Ta'ala kata dia ni mati atas firash dia. Jadi itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia redha, dia telah jalankan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kelebihan. Ada juga yang nak jumpa Rasulullah, sanggup berkorban, bermati-matian untuk berjumpa dengan Rasulullah. Macam cerita Zu Al-Bijadain yang saya sebut tadi di Masjid Tok Sira, kisah Imam Al-Qayyim sebut dalam kitab Al-Fawaid. Seorang laki ni, dia asalnya anak yatim. Anak yatim ni masa dia kecil dia anak yatim, ayah dia meninggal dunia. Dia yatim dalam bahasa Arab, dia tak sama dengan yatim dengan bahasa Melayu. Al-yatim fi lughatil arabiyyah man mata abuhu wa in ta'ish ummuh. Orang bayi ataupun kanak-kanak yang kematian ayahnya walaupun ibunya masih hidup. Yatim dalam bagi kategori manusia, bila ayah dia mati, mak dia hidup dia kira yatim. Sebab yang cari rezeki ni ayah. Kalau ayah ni mati, sukarlah bagi dia untuk membesar dan semangat dia, sebab tu dipanggil yatim. Beza dengan haiwan yatim. Haiwan yatim ni kalau mak dia mati, ayah dia hidup, panggil haiwan tu yatim. Dia terbalik. Tuan-tuan tengok kucing, siapa bagi anak dia makan? Siapa bela kucing? Siapa bela anak kucing? Ayah dia. Jangan harap ayah dia pergi cari boyfriend lain, cari makwa lain. Dia Casanova. Mak dia lah cari makanan, anak dia tidur pun pergi cari selengkau atau sampah, cari tulang, cari ikan, cari benda bagi. Ayah dia mana? Satu sen pun dia tak tinggalkan pada pada anak-anak dia. Sebab tu dipanggil sial binatang yatim dia. Mak mati, ayah entah ke mana. Dia pun carilah rezeki sendiri.
Jadi apa, Zulbijadah ni dia yatim, jadi dia dibeli oleh am. Am ni pak saudara belah ayah. Di bahasa Arab ni dia kaya. Kalau pak saudara belah ayah dipanggil ammun. Kalau pak saudara sebelah mak, dia adik-beradik dengan mak kita, dia panggil khal. Jadi am ni maknanya pak saudara belah ayah dia lah. Adik-beradik dengan ayah dia, bela dia. Jadi bila sampai seruan Islam, dia nak masuk Islam. Tapi dia sabar, dia korban. Kan? Dia tunggu pakcik dia masuk Islam dulu. Tapi satu hari pakcik dia sakit. Dia pun tunggu, dia pun jaga pakcik dia sampai pakcik dia sihat. Bila pakcik dia sihat, dia pun tanya, lama sangatlah pakcik ni tak masuk Islam. Saya tak sabar dah ni, saya nak masuk Islam juga. Saya nak jumpa Rasulullah. Dia nak tengok Rasulullah. Zulbijadain. Lah kata pakcik dia, wallahi law aslamta la antazi'ana kullama a'taitu. Demi Allah, jika kamu masuk Islam, aku akan rampas semua pemberian yang aku beri kepadamu. Dia pun kata apa? Nazratan min Muhammadin ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Dapat tengok Rasulullah tu lebih aku hargai, lebih aku sukai berbanding dengan dunia dan isinya ini. Lalah tahu, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Semua dirampas. Termasuklah pakaian yang sedang dipakai olehnya waktu itu. Bagi balik kopiah, jubah dengan benda yang ada, ambil, bagi belaka. Tak ada surat benar. Tapi dia semangat nak jumpa Rasulullah. Lalah mak dia bagi dia kain. Kain kerat dua. Satu jadi izar, satu jadi rida. Izar ni kain, mana macam pakai kain ihram lah. Nah, satu tutup bawah, pusat hingga lutut, satu lagi tutup badan. Jalan. Lepas tu dengar panggilan jihad. Dia pun pergi berjihad. Sampai syahid. Tapi disebabkan keikhlasannya itu, bila nak ditanam jenazah itu, Rasulullah yang turut membantu masukkan jenazah itu, turun untuk masuk jenazah itu dalam lahat. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma amsaitu anhu radiyan farda anhu. Ya Allah, aku redha dengan hamba ini, dengan jenazah ini, maka Nabi doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan jenazah ini. Hebat doa tuan-tuan. Satu doa daripada Nabi untuk Zulbijadain. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang hebat, mendengar doa Nabi, lalu dia menyatakan, tamannaitu law kuntu sahiba hadzal qabr. Aku bercita-cita kalau akulah yang jadi mayat ni, supaya doa Nabi tu sampai kepadaku. Begitu sekali tuan-tuan. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tentukan segala yang baik untuk hamba-hambanya, dan kisah-kisah itu membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi iradah kauniyah qadariyah, dia berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun apa yang manusia lakukan itu, ada yang melakukan keburukan, ada yang tak semayang, ada yang buat pembunuhan dan sebagainya, ada yang kufur kepada Allah Ta'ala. Tapi adakah Allah Ta'ala redha dengan kekufuran itu, dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia? Tidak. Allah la yarda li ibadihi al-kufr. Allah Ta'ala tidak redha dengan kekufuran hambanya. Tapi dia berlaku, kita kata itu berlaku dengan izin Allah. Iradah kauniyah qadariyah. Tapi iradah diniyah syar'iyah, itulah yang asasnya, iaitu segala perintah Allah Ta'ala wajib dilaksanakan, dan segala larangan Allah Ta'ala wajib dihindarkan. Ya. Serunya, dan dalam hadis itu ada dalil menunjukkan bahawa jika Jibril bertanya tentang suatu, yang mengetahui bahawa hal ini bermanfaat bagi yang hadir, sehingga dengan pertanyaan tersebut ia menjadi pengajar bagi mereka. Inilah nama dia asalib ar-rasul fi ta'lim. Cara Nabi mengajar. Nabi dengan Jibril itu melakukan proses pengajaran sehingga para sahabat belajar.
Bukan sekadar belajar tentang apa itu Islam, iman dan ihsan, tapi mereka belajar apa soalan sepatutnya ditanya. Macam setengah soalan, para sahabat tanya soalan, mungkin Nabi tidak jawab direct soalan tersebut, Nabi jawab dengan soalan yang lain. Supaya sahabat ni sedar, sepatutnya aku tanya soalan ni, bukan tanya soalan tadi. Hebat tuan-tuan. Kita ni dah, orang tanya soalan, jawab belaka. Soalan lawak pun jawab, soalan yang tak penting pun jawab. Kan? Yang penting, orang tanya suka pada orang tersebut sebab dia layan soalan kita. Nabi dia tak layan tuan-tuan. Kalau soalan tu tak penting, Nabi tak jawab. Nabi jawab dengan jawapan yang lain. Sehingga orang bertanya, aku tanya lain, Nabi jawab lain. Tapi Nabi jawab ni, bagus. Memang hebat. Patutnya aku tanya soalan yang tadi lah, yang Rasulullah nak jawab ni lah. Patutnya aku tanya soalan tu. Patutnya soalan tadi tak perlu ditanya. Begitu sekali. Para sahabat terdidik. Jadi bagaimana Nabi boleh sampai tahap begitu? Siapa yang mengajar Nabi tuan-tuan? Mestilah itu semua adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan-tuan berminat boleh kaji tentang teknik pengajaran Nabi ni, dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya bagi mereka yang terlibat dengan bidang pendidikan, guru dan sebagainya. Kerana yang dijawab oleh Nabi SAW dan Jibril itu adalah pertanyaan yang tidak diketahui oleh orang yang hadir. Namun kerana sebab jawapan ini orang-orang dapat mengambil manfaat, sebahagian ulama mengatakan bagi para penuntut ilmu, jika ia sedang duduk bersama seorang alim dalam satu majlis, hendaklah ia bertanya tentang suatu masalah yang diperlukan. Saya modify sikit sebab ni bahasa Indonesia kan. Nanti kalau kita sebut nanti menimbulkan jadi oleh itu para hadirin, walaupun ia mengetahui jawapannya, supaya para hadirin dapat mengambil manfaat dan dapat ia menjadi pengajaran bagi mereka. Sebagaimana saya sebut tadilah, para sahabat bila tengok peristiwa itu, dia sedar, inilah soalan yang sepatutnya kita tanya, tapi kita tak mampu nak tanya sebab kita tak tahu apa-apa. Tapi dengan soalan yang diajukan oleh Jibril kepada baginda Nabi, kita dapat belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Hasilnya mereka mengetahui tahap Islam, iman dan ihsan. Dalam hadis ini juga ada dalil tentang barakah. Barakah ni maksudnya an-numu wa ziyadah, satu benda yang berkembang dan bertambah. Ilmu yang barakah, ilmu sentiasa berkembang, tersebar, yang diamalkan dan disebarkan. Bahawa ilmu itu bermanfaat bagi orang yang bertanya dan bagi orang yang menjawab. Nabi SAW kata, ia mengajarkan agama kepada kalian. Jadi di sini maknanya Jibril tu bukan saja-saja tanya. Dia bukan tanya sebab dia tak tahu. Dia tahu tentang Islam, iman dan ihsan. Tapi dia tanya soalan tu supaya Nabi bila menjawab soalan tentang Islam, iman dan ihsan, para sahabat belajar, dan Nabi memberi pengajaran kepada para sahabat tentang maratib ad-din, Islam, iman dan ihsan. Itu maksud dia. Dan di dalam hadis ini juga mencakupi permasalahan agama seluruhnya, sehingga beliau mengatakan sesungguhnya ia mengajarkan agama kepada kalian. Jadi sebab itu tajuk yang paling sesuai bagi hadis Islam, iman dan ihsan ialah maratib ad-din, martabat-martabat agama. Daripada Islam naik kepada iman, dan maqam paling tinggi ialah ihsan. Bermula daripada seorang Muslim berusaha dan beramal dengan ilmu, akhirnya naik ke tahap mukmin, daripada mukmin meningkatkan ibadahnya dan pengetahuannya, akhirnya sampai pada maqam ihsan, maqam muhsin, yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Tidak ada tahap yang lebih tinggi daripada ihsan. Kalau ada seorang mendakwa, dia boleh sampai tahap boleh bersatu dengan Allah, wahdatul wujud, ataupun golongan al-ittihadiyah, ataupun golongan al-hululiyah, maka itu golongan yang menyimpang daripada as-siratul mustaqim, dan perbahasannya sangat panjang. Jadi kita
Sebagai umat Muhammad, maqam paling tinggi adalah maqam ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, kata Nabi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu mengabdikan diri pada Allah ka'annaka, seolah-olah kamu nampak Allah. Menunjukkan betapa dekatnya dia, betapa takutnya dia, betapa mengharapnya dia pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak nampak Allah Ta'ala, kamu sentiasa sedar dan kamu sentiasa cakna bahawa Allah Ta'ala sentiasa memerhati. Bila nak buat jahat je, Allah nampak. Bila nak buat jahat je, astaghfirullahalazim. Kemana saja aku pergi dalam dunia ini, aku tak boleh buat maksiat. Kerana Allah Ta'ala nampak, jadi aku malu dengan Allah. Aku takut dengan azab Allah. Dan aku mengharapkan rahmat Allah. Jadi disampai maqam ihsan. Ya. Dan dalam hadis ini mencakupi perbahasan agama seluruhnya, sehingga Nabi mengatakan, dan sesungguhnya ia mengajarkan kepada kamu agama. Kerana hadis ini mencakupi dasar akidah dan dasar-dasar amal. Dasar akidah adalah rukun iman dan dasar-dasar amal adalah rukun Islam yang 5. Hanya Allah yang memberi taufik. Jadi Islam, iman dan ihsan itu sangat penting. Kerana Islam tu mencakupi dasar-dasar amal. Salat, puasa, zakat, haji dibentuk amalan. Iman ni berbentuk at-tasdiq, aqidah. Jadi aqidah itu, dan aqidah dan syariah, Dr. Muhammad Sulaiman Ashqar sebut dalam kitab Al-Aqidah Fillah, aqidah dengan syariah itu tidak dapat dipisahkan, bahkan saling berkaitan antara satu sama lain. Orang yang beriman dengan Allah Ta'ala wajib melaksanakan syariah, perundangan Islam. Itu satu kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Sebab itu dasar ibadah itu sangat penting. Satu Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebut, menerangkan tentang konsep ibadah itu dalam satu pengertian yang sangat spesifik. Setengah orang menganggap ibadah, apa dia ibadah? Oh, ibadah ni dia kata baca Quran. Setengah pula ibadah ni dia kata, oh jihad. Ibadah ni apa? Oh zikir. Jadi tidak ada suatu penjelasan yang jelas. Tapi berdasar perspektif Al-Quran Sunnah dapatlah disimpulkan bahawa al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal a'mal wal aqwal al-zahirah wal batinah. Ibadah itu suatu isim, kata nama, yang menggabungkan semua perkara yang disukai dan diredai oleh Allah. Sebab ibadah ni Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha. Kalau Allah Ta'ala tak suka, tak redha, dia tak jadi ibadah, dia jadi maksiat, dia kekufuran, syirik dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak suka dan Allah Ta'ala redha. Kalau Allah Ta'ala suka dan redha, itu ibadah. Minal a'mal wal aqwal, sama ada amalan yang zahir ataupun yang batin, ataupun al-aqwal, kata-kata yang zahir dan batin. Sebagai contoh, amal zahir, puasa, zakat, haji, tuan-tuan datang untuk ilmu, mempelajari hadis Nabi SAW dengan usaha zahir, tuan-tuan, itu adalah ibadah. Dan ada juga amalan al-batinah, tuan-tuan takut pada Allah, tuan-tuan mengharapkan rahmat Allah, tuan-tuan cinta pada Allah, itu juga adalah satu ibadah. Al-aqwal, kata-kata, tuan-tuan menyampaikan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, melakukan azan, mengaji Al-Quran, itu adalah qaul zahir. Aqwal batinah, kata-kata yang batiniyah ini, tuan-tuan berzikir dalam hati. Berzikir dalam hati, mulut, lidah tak sebut, tapi dalam hati ni ingat Allah. Zikir dalam hati sampailah bila-bila. Hati ni sentiasa ingat Allah. Jadi konsep ibadah ni luas. Semua ibadah yang kita buat atas dasar mengabdikan diri pada Allah, maka itu adalah satu ibadah.
Ya, jadi hadis ini sangat hebat. Ya. Hadis ini adalah diadaptasikan daripada surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan nak kaji, nak memahami tentang apa tujuan kita hidup atas dunia ini, kenapa kita jadikan Allah Ta'ala atas dunia ini, rahsia yang tersimpan dalam surah Al-Fatihah. Al-Imam Al-Qayyim sebut dalam kitab Al-Fawaid, surah Al-Fatihah itu awwalu surati rahmah, wa awsatuha hidayah, wa akhiruha an-ni'mah. Nah, biasa kita dengar hadis Ramadan, awwaluhu rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Ramadan itu mula-mula peringkat awalnya, fasa pertamanya rahmat, fasa pertengahannya itu maghfirah, keampunan, fasa terakhir itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Kan? Ibn Qayyim guna iktibas gaya bahasa Nabi ini dan membuat kesimpulan terhadap surah Al-Fatihah, awwaluha rahmah. Surah Fatihah ni peringkat awalnya adalah rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia rahmat. Siapa yang mengabdikan diri pada Allah, maka dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuha hidayah. Tengah-tengah surah Fatihah ni apa dia, tuan-tuan? Hidayah. Ihdina as-siratal mustaqim. Betul tak? Hidayah. Jadi perbahasan tentang hidayah tu, hidayah taufik, hidayah dilalah ni panjang lah. Yang terakhir, wa akhiruha ataupun akhirul fatihati an-ni'mah. Ni'mat. Kena sebut betul-betul. Jangan sebut niqmah. Kita bahasa Melayu tak ada pilihan, N-I-K-M-A-T. Nikmat, nikmat. Lepas tu kita sebut ni'mah. Kan? Nun, ain, mim, ta. Ni'mah ni an-ni'am, al-ala, kebaikan, nikmat. Segala kebaikan tu dipanggil ni'mah. Niqmah ni kecelakaan, kerosakan, kefasadan. Niqmah. Jadi ni'mah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan lurus itu jalan yang dilalui oleh golongan yang mendapat nikmat daripada Allah. Jadi kalangan nabi-nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin dan sebagainya itu. Jadi tiga unsur sangat penting. Ya. Rahmat, hidayah dan yang ketiga apa dia, tuan? Nikmat. Dan tengok ayat yang selalu kita baca dalam sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat sangat hebat. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ibadah, isti'anah. Dua unsur tidak boleh dipisahkan. Beribadah pada Allah dan masa yang sama meminta pertolongan dan hidayah pada Allah supaya kita dapat beribadah dengan sempurna. Ya, itu sangat penting. Ya, jadi hadis ini sangat penting. Satu, Fatihah ni juga membicarakan tentang Fatihatut Tauhid. Fatihah Tauhid. Ya. Jadi Allah lah yang memberi taufik dan hidayah kepada kita. Itu hebat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah Taala mulai hari ini kena sedar kita ni ibadur Rahman, hamba. Kalau kita kenal, kita sedar kita ni hamba, kita akan buat macam mana pun bahawa kita adalah hamba. Kita tidak akan jadi orang yang sombong. Walaupun kita ada jawatan besar di dunia, tapi kita sedar kita ni hamba. Hamba tetap hamba. Jawatan ini kita akan tinggalkan. Bila di akhirat nanti, semua orang sama. Semua sama. Semuanya hamba belaka. Ya? Jadi bila kita sedar bahawa kita adalah hamba, baru kita tahu bagaimana nak beribadah pada Allah. Setengah orang dia tak sedar dia hamba. Dia sibuk nak cari benda-benda lain. Dia tak sedar dia tu hamba. Jadi kita mulai hari ini kena sedar kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah hadis yang kita pelajari ini ditutup dengan iradah kauniyah, iradah diniyah, syar'iyah, ya. Dan saya rasa jelas bagi kita bahawa Nabi SAW telah
menyampaikan hadis ini dengan begitu baik sekali dan pengajarannya amat besar, dan kita sebagai hamba Ta'ala kena ambil pengajaran daripada hadis Nabi, ya, yang saya kira cukup hebat bagi mereka yang ingin mencari kebenaran, ya. Jadi semoga Allah Ta'ala beri kita taufik dan hidayah dengan hadis ini, dapat kita amal dan kita sebarkan, dan kita dapat aplikasikan. Harapnya kita daripada Muslim jadi mukmin dan kita dapat jadi muhsin, insya-Allah. Dan semua itu tidak dapat dicapai melainkan dengan hidayah Allah. Ya, jangan disebabkan oleh kekuatan kita sahaja kita dapat mencapai peringkat tersebut, tapi sebenarnya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan taufik dan inayahnya, ya. Jadi kita sambung malam ini tuan-tuan, sebagaimana yang kita rancangkan tadi, hadis yang baru insya-Allah, hadis yang ke-62 daripada Riyadhus Salihin, tentang at-taqwa, ya. Jadi kita baca hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dharr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qal ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadithun hasan. Ya, dia hadis diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi ni, Abu Isa At-Tirmizi ni anak murid kepada Al-Imam Al-Bukhari, pakar dalam ilmu ilalil hadis, satu ilmu hadis yang paling sukar dan paling tinggi. Itu ilmu ilal yang mengkaji tentang kesalahan-kesalahan as-siqat. Kalau ilmu al-jarh wa ta'dil mengkaji tentang perawi-perawi hadis yang dhaif, yang kadzab dan sebagainya. Tapi ilmu ilal hadis sangat suka kerana mencari kesilapan yang tersembunyi yang dialami oleh imam-imam yang besar dalam hadis. Tapi kesalahan mereka, kesalahan yang amat sukar untuk dikesan, melainkan oleh ulama al-ilal. Dan Imam Tirmizi ada kitab Syarh Ilal At-Tirmizi, Syarh Ilal At-Tirmizi, yang menjadi panduan bagi pengkaji ilmu al-ilal. Dan status hadis ini ialah hadithun hasan, hadis yang bagus. Bagus macam mana? Serta hadis yang penting tuan. Kita hari ni baca kitab hadis ta'lim di masjid, hak dhaif baca semacam, dhaif pun baca, tak sebut status hadis. Jadi orang awam dia percaya ni Nabi kata ada dalam buku. Tak mestinya ada dalam buku tu sahih belaka. Jadi pentingnya juga kita mempelajari ilmu takhrij dan ilmu mustalah al-hadis. Jadi hadis hasan itu hadis yang sederhana, dia bawah sikit daripada hadis sahih. Saya ringkaslah. Kalau kita nak kaji tentang definisi hadis, paling mudah kalau style ulama-ulama zaman dulu, dia daripada kecil dia ajar anak-anak dia hafal al-mutun, menghafal syair-syair dalam bentuk pendidikan, syair hadis, syair tentang ilmu hadis, syair tentang ataupun panggil manzumah tentang fiqh, tentang usul fiqh, nahwu, balaghah dan sebagainya, ada belaka, ya. Jadi di antara matan syair yang paling pendek lah ialah al-manzumah al-baiquniyah fi mustalah al-hadis, ya. Kata Al-Baquni, wal hasanul ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Jadi pendek. Di syair ni dia pendek-pendek. Jadi definisi yang panjang-panjang tu diringkaskan dalam beberapa perkataan dan dia boleh
disebut dengan nada-nada yang sesuai. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la ka sahih ishtahara. Maknanya hadis hasan ni dia menepati semua syarat hadis sahih, melainkan satu saja perawi hadisnya, iaitu tidak sampai tahap dhabit yang tinggi. Ya. Rijalu la ka sahih ishtaharat. Ya. Dia rawi dia hasanul hadis ataupun saduq. Maknanya kalau tahap hafalan tu, kalau A tu 90 ke atas lah, dia masalahnya dia markah dia mungkin 70 hingga 75 lebih kurang. Jadi okey ke? Tapi dia sederhana. Jadi tak boleh nak bagi A, bagi dia B. Gitulah kalau kita nak nilai manusia. Tapi dalam hadis kita kata hadis ni hasan. Tapi kemungkinan hadis hasan boleh jadi sahih li ghairihi berdasarkan syarat-syaratnya. Itu seringkas. Okay, masuk hadis ini dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah, dan Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Jadi Abi Dzar ni kunyah, Abu Abdurrahman ni kunyah. Nama dia Jundub, nama Abi Abdurrahman ni Mu'az. Jadi sunnah Nabi SAW kita gunakan kunyah. Tapi kena ingatlah, kalau kunyah Abul Qasim ni tak boleh bagi, sebab dia khusus untuk Nabi SAW saja. Nabi sebut tasammau bi kunyati, tasammau bismi wala takannau bi kunyati. Ini disebut sepanjang lebar oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Kesimpulannya, nak beri nama Nabi tak apa, Muhammad, tak masalah. Tapi kalau nak beri kunyah, walaupun nama anak dia Qasim, tak boleh panggil dia ni Abul Qasim. Sebab Abul Qasim ni Nabi saja. Itu jelas. Sebab ada satu hadis tu, satu hari Nabi pergi Baqi', perkuburan Al-Baqi'. Tiba Nabi dengar orang panggil, ya Abul Qasim. Nabi pun pandang. Dia pun minta, ya Rasulullah, saya masuk ke awal lain. Nabi pun baca hadis ni, tasammau bismi wala takannau bi kunyati. Jadi ini dipanggil kunyah, ya. Jadi elok juga. Tapi kita orang Melayu ni kunyah ni kurang, dan tak berapa nak faham. Dia kunyah ni atas dasar menghormati. Katalah nama kita Ahmad, dapat anak, biasanya dia ambil anak lelaki lah. Kalau anak lelaki tu sulung, lagi bagus. Nama dia Mu'az. Jadi kita tak panggil dah dia, masa dia mula-mula kahwin dulu tak ada anak, panggil dia Ahmad. Bila dia dapat anak, ya Aba Mu'az, wahai ayah Mu'az. Mak ni pun naik pangkat jadi Ummu Mu'az. Ini jarang dalam masyarakat kita. Benda pula abu-abu. Nama aku bukan Abu. Tengok IC tak ada abu-abu kan. Tak faham lain rupanya. Masyarakat kita masyarakat. Tapi bagi orang yang memahami tak ada masalah. Ya. Macam tuan-tuan ada abu masing-masing. Perempuan pun ada ummu masing-masing. Jadi kalau tuan-tuan hidup kan, insya-Allah anak-anak tuan-tuan akan faham, dan boleh amalkan. Sebab kita kalau isi borang dia tak ada kunyah-kunyah, dia nama aja. Kalau orang Arab tu kunyah, laqab macam-macam. Okey. Jadi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dipanggil sanad lah. Sanad ni perawi hadis. Matan hadis, lafaz hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Maksudnya kalau orang buat jahat kat kita, kita balaslah dengan kebaikan. Ataupun sebelum ni kita ada buat jahat, kita banyak-banyakkanlah buat baik. Nanti kebaikan kita akan menghapuskan keburukan. Macam ada satu contoh, air yang kotor. Air yang kotor, kalau kita siram dia dengan air yang putih berterusan, maka air yang kotor tadi akan jadi putih, jadi jernih. Ini kan pula hati manusia yang hitam dan kotor ini, bila dibersihkan dengan istighfar, maka dia akan jadi putih bersih. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Dan berakhlaklah kamu, bergaullah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi akhlak ni penting. Seorang penyair menyatakan, laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukanlah kecantikan itu pada pakaian yang cantik semata-mata. Pakaian cantik ni penting juga, kan? Image orang Islam ni bersih, kemas. Siapa yang bersih tu orang Islam. Siapa yang hebat tu Islam. Jadi penting, bukan pada pakaian semata-mata. Walakinnal jamala jamalul ilmi wal adabi. Tapi kecantikan yang sebenar ialah kecantikan ilmu dan adab. Ilmu yang tinggi, ilmu ada, adab pun ada. Maknanya orang yang beramal dengan ilmunya, maknanya dia ni orang yang berakhlak dan berilmu. Itu Arab sebut al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah. Dan ada kata-kata juga menyatakan al-adabu fawqal ilm. Adab itu martabatnya lebih tinggi daripada ilmu, dan lebih tinggi daripada ilmu. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kalau orang beradab, bermakna dia ni berilmu. Kalau orang tu kata dia berilmu tapi tak ada adab, maknanya dia ni tak beramal dengan ilmu dia, seolah-olah dia tak ada ilmu. Jadi pentingnya akhlak, dan Nabi diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak Nabi SAW ialah Al-Quran. Kita baca Quran, tapi dari segi praktikal kita tengok Nabi. Macam mana kata-kata Nabi, ucapan Nabi, pergerakan Nabi, itulah akhlak yang diamalkan oleh Nabi, itulah Al-Quran yang sepatutnya kita amalkan. Nak tengok Al-Quran yang dipraktikkan, tengok Nabi SAW. Ya? Okey. Jadi kita tengok sikit syarah hadis ini. Kalau tak habis ni kita sambung minggu depan insya-Allah. Penjelasan hadis ini termasuk hadis-hadis terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini, bahawa Nabi SAW berwasiat dengan wasiat yang agung. Ada berapa wasiat dalam ini? Pertama, wasiat pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Bertakwa kepada Allah iaitu menjauhi hal-hal yang diharamkan dan melakukan hal yang diperintahkan. Ini adalah takwa. Ya? Di takwa ni, sekarang para ulama menyatakan apa dia takwa? At-taqwa al-khawfu minal jalil war-ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. At-taqwa itu ialah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah, takut pada azab Allah, takut kepada kemurkaan Allah, takut bila kita nak buat maksiat, ingat Allah Ta'ala, takut. Itu adalah sifat taqwa. War-ridha bil qalil, dan redha dengan perkara yang sedikit. Hari ni rezeki kita banyak ni, alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah, Allah Ta'ala akan tambah lagi, tuan-tuan. Esok Allah Ta'ala tambah lagi. Yang syarat kita redha. Wal isti'dad li yaumir rahil, bersedia untuk menghadapi hari kematian. Bersedia untuk menghadapi hari kematian. Selalu ingat mati. Orang yang cerdik ni ingat mati. Ingat mati. Nabi SAW ajar pada kita sentiasa ingat mati. Waktu paling baik lepas sembahyang raka'at al-fajr, kita ittija', baring, sampai tu kita beringat tentang kematian sekejap. Lepas tu kita pergi sembahyang subuh. Ingat pada kematian. Itu taqwa. Ya, itu sifat al-khawf, takut yang boleh menggerakkan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang takwa. Kamu mengerjakan perintah Allah dengan ikhlas dan ikut sunnah Nabi SAW. Ini sentiasa diulang. Kalau kita baca buku-buku dan mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama al-hadis, mereka akan tekankan dua konsep ni. Ikhlas mutaba'ah. Ikhlas mutaba'ah, dia takkan lari. Ya, ikhlas dan ikut sunnah Nabi SAW.
Dan meninggalkan apa yang dilarang kerana mentaati larangan Allah dan menyucikan diri daripada apa yang diharamkannya. Misalnya kamu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadamu dalam rukun Islam secara sempurna dengan semua syarat, rukun, kewajipan dan kesempurnaannya. Barang siapa meninggalkan sesuatu dari syarat-syarat salat, kewajipan atau rukunnya, maka sungguhnya ia belum bertakwa kepada Allah. Bahkan ialah orang yang kurang kadar ketakwaannya sesuai dengan kekurangan dalam melaksanakan perintahnya. Jadi orang bertakwa ni pertama sekali, kalau buat ibadat ni, rukun-rukun semua memang lengkap, perfect. Tidak ada kecacatan. Kemudian ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika berlaku kekurangan dari segi rukunnya, dari segi amalannya, maka makin kuranglah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkatkan keikhlasan, tingkatkan mutabaah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu amat penting hari ini kita mengkaji. Kalau kita nak sembahyang, sembahyang cara Nabi. Nak puasa, puasa cara Nabi. Nak mengerjakan haji, haji cara Nabi. Jadi itu memerlukan kepada pengkajian terhadap ilmu hadis dan hadis-hadis yang sahih yang bantu kita untuk mengkaji sedalam-dalamnya tentang ibadah Nabi SAW. Barang siapa yang meninggalkan, untuk terakhir untuk malam ni insya-Allah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari syarat salat, maka kuranglah kadar ketakwaannya sesuai dengan kekurangan dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya, sebab tu kata Syekhul Islam, al-ibadah mabnaha ala asy-syar'i wal ittiba', la 'ala al-hawa wal ibtida'. Ibadah ni tuan-tuan, dia kena pertama sekali asas dia apa? Ikut syariat Allah dan ittiba' sunnah Nabi SAW. Bukannya kita ikut hawa nafsu dan ataupun kita buat benda-benda yang bersalahan dengan Islam. Barulah Allah Ta'ala terima ibadah kita. Ya. Jadi sebagai mukadimah untuk malam ni, kita dah baca hadis tentang taqwa, hadis tentang cara menghapuskan kejahatan dan konsep akhlak dalam Islam. Ya, dan kita mulakan malam ni dengan wasiat pertama, iaitu taqwa, dan insya-Allah penjelasannya akan kita sambung pada masa akan datang. Cuma bagi saya hadis ni sangat penting. Kerana hadis ini mementingkan konsep taqwa. Taqwa inilah yang bezakan orang mukmin dengan orang-orang biasa. Kerana dengan takwa itu akan menggerakkan manusia itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disebabkan takwa, Khalid bin Al-Walid tidak akan angkat bendera untuk meneruskan perjuangan menentang kufar. Sebagaimana dalam hadis, saya nak kaitkan dengan takwa. Sifat takwa Khalid Al-Walid atas dasar takutnya kepada Allah, akhirnya dia merasakan asy'ur bil mas'uliyah. Dia merasakan bertanggungjawab untuk meneruskan perjuangan Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ini disebut oleh, hadis ini ditakhrijkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Saya ringkas hanyalah satu peperangan, Rasulullah SAW pesan ketua pada peperangan ini ialah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah syahid, siapa yang ganti tuan-tuan? Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far bin Abi Talib syahid, maka Abdullah bin Rawahah Al-Ansari radhiyallahu anhum. Tiga-tiga orang. Jadi Nabi lantik 3 je, tak ada 4. Tak ada spare pemimpin yang keempat. Tapi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Nabi, ilmu Nabi setakat tu. Tapi Allah Ta'ala kata 3-3 ni mati. Nabi tak tahu. 3-3 mati syahid tuan-tuan. Sampai Nabi menangis. Ainahu tazrifan, ya Allah, 3-3 mati syahid. Kalau bendera ni jatuh, kalah. Bendera ni, panji Islam ni penting, jangan bagi dia rebah.
rebah ya, angkat. Selagi bendera itu berkibar, maknanya peperangan masih lagi berterusan, ketuanya masih ada. Tapi dalam satu peperangan bila tiga-tiga mati syahid, apa yang berlaku? Khalid bin Al-Walid, dia pergi ambil bendera, tuan-tuan, dia angkat. Jadi tentera Islam kembali bersemangat dan meneruskan perjuangan. Dan bila Nabi dapat tahu Khalid Al-Walid memegang al-liwa, lalu Nabi berdoa, Allahumma huwa sayfun min suyufik, Allahumma huwa sayfun min suyufika fansurhu. Ya Allah, Khalid ni sayfun, salah satu pedang daripada pedangmu, pedang-pedangmu. Fansurhu, maka berilah kemenangan dan pertolongan kepadanya. Dengan izin Allah Ta'ala, tentera Islam berjaya mengalahkan tentera kufar. Semenjak pada itu dia dikenali sebagai Saifullah atas dasar taqwa. Tak ada kata, ketua kita dah mati, jom cabut lari belaka. Nabi dah kata, jangan lari, jangan lari pada medan perang. Nabi tak pesan pun kata, okey, Khalid Al-Walid jadi ketua. Tak. Atas, dalam hadis sebut, summa ammara nafsahu, dia lantik diri dia sebagai ketua, dan perbuatan dia tak salah. Nabi siap doa lagi untuk dia. Lepas tu memang jadi ketua terus. Perang ni Khalid ketua, Khalid ketua. Zaman Abu Bakar Siddiq pun dia ketua. Cuma zaman Umar Al-Khattab je, Allah Ta'ala tak nak. Khalid ni rasa diri dia hebat sangat, ganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu pun dia tak berasa hati, dia tetap bersama dengan tentera Islam. Kalau kita kena lucuk jawatan, kita cabut lagi dah, tuan-tuan. Berasa hati selalu, aku ni gini, tiba-tiba dia pecat. Khalid Al-Walid, dia berjuang kerana Allah, dia tetap bersama. Tu pun tak syahid-syahid juga di medan perang. Lala syahid macam biasa, syahid atas katil. Tapi Allah Ta'ala sampaikan dia ke ballaghahullah manazil asy-syuhada, sebab dia memang betul-betul memang dia syahid. Itu taqwa, tuan-tuan. Sifat taqwa ni sangat penting. Disebabkan taqwa lah umat Islam berjaya di dunia dan akhirat. Itu banyak cerita. Disebabkan taqwa lah, macam saya sebut tadi, Zul Bijadain, sanggup walaupun pakaian dirampas. Sebab pakcik dia dah kata, semua barang yang aku beri padamu, aku akan rampas balik, termasuk baju yang dipakai, yang di tengah pakai. Sampai begitu sekali. Tapi tak apa, semangat dia, taqwa dia nak jumpa. Taqwa daripada Allah menyebabkan dia nak jumpa sangat Rasulullah. Lalas join perang, mati syahid. Nabi jumpa dia. Nabi jumpa dia. Nabi ni, tuan-tuan, wahyu pada Allah. Najasyi yang mati dekat Afrika, dekat mana? Utopia tu, tak ada berita pun, tak ada WhatsApp sampai ke, tak ada. Tapi Allah Ta'ala yang beritahu pada Nabi. Nabi inform kepada para sahabat, Najasyi meninggal dunia. Jadi istaghfiru li akhikum, istighfarlah kamu untuk saudaramu. Dan Nabi buat solat ghaib. Sebab pada Najasyi, sebab di Habsyah tak ada orang yang solat untuk dia. Ditanam pun silap ikut cara Kristian. Tapi Rasulullah tahu dia Muslim, Rasulullah buat solat ghaib. Itu orang yang bertakwa. Dan banyak lagi kisah-kisah yang boleh kita kongsi. Jadi insya-Allah kita akan kaji tentang sifat takwa. Dan ingatlah, dengan sifat takwa ini sahajalah yang akan menyelamatkan kita. Dan takwa itulah satu ibadah. Takwa itu adalah salah satu cara pengabdian diri kepada Allah. Dan dia juga adalah ibadah hati. Ibadah hati ni banyak. Takwa, cinta pada Allah, merendahkan diri, khudu' dan sebagainya. InsyaAllah kita akan kaji. Dan kalau tuan-tuan berminat mengkaji tentang ibadah-ibadah hati ini menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah, kitab paling sesuai untuk dipelajari dan dikaji, khususnya pada zaman ini bagi saya, kitab Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, karangan Al-Imam Ibn Qayyim. Asal kitab ini tebal, tapi telah ditahzib, telah ditapis oleh Abdul Mun'im Saleh Al-Ali Al-Azzi Al-Iraqi. Dia perbahasan yang sangat menarik, kerana dia membicarakan tentang uluhiyah
cara mengabdikan diri pada Allah dengan bahasa yang begitu menarik dan pendekatan yang menyentuh hati. Dan bagi saya dia adalah alternatif kepada Ihya Ulumuddin. Kalau Ihya Ulumuddin dikritik disebabkan ada hadis-hadis palsu, ada hadis lemah dan hadis yang la aslalah. Tapi insya-Allah kitab Madarijus Salikin ini dikarang oleh seorang Al-Hafiz Ibnu Qayyim, seorang Al-Hafiz, bukan hafiz Quran saya tapi hafizul hadis. Yang ditakhrijkan hadis-hadis ini insya-Allah akan bawa kepada kebaikan. Dan salah satu takwa ini bagi saya salah satu tangga-tangga, tingkat-tingkat kita nak menuju iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang target kita nak sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada banyak anak tangga yang perlu kita lalui sehingga kita sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan as-siratal mustaqim yang kita lalui itu perlu melalui tingkat-tingkat ini. Daripada ikhlasnya, daripada taqwa, inabah, khauf, raja, sampailah kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua sangat penting supaya kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala itu atas dasar istiqamah. Dan saya akhiri kuliah saya dengan kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, nafsuka tatlubu minkal karamah wa rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Dirimu, nafsumu meminta daripada dirimu al-karamah. Kita dalam hati kita kata sentiasa nak mulia, nak hebat, nak pangkat tu, nak harta ni, nak kedudukan begini. Semua nak kedudukan yang hebat. Tapi kita lupa apa yang Allah Ta'ala minta kita. Diri kita ni minta macam-macam, nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Tapi kita lupa Rabbuka yatlubu minkal istiqamah. Tapi penciptamu, Rabbuka, Tuhanmu, pentadbirmu, itu Allah, Khalik kamu, menuntut daripada kamu istiqamah, beriltizam, konsisten dengan taat pada perintah Allah. Barulah Ta'ala akan beri apa yang kita nak dengan izinnya. Kita ni nak macam-macam, nak ni. Tapi istiqamah kurang. Jadi istiqamah kita kena kuat. Dan akhir sekali kata Syekhul Islam, innal karamata luzumul istiqamah. Sesungguhnya kemuliaan itu ialah bila kita beriltizam dengan istiqamah. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Tuan-tuan ingat Rasulullah SAW yang dijamin masuk syurga, yang maksum tu, Nabi tak takut pada Allah. Nabi lah orang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Jangan kita kata Nabi ada advantage, Nabi kan maksum, kita tak maksum. Mustahil kita boleh ikut cara Nabi. Tak tuan-tuan. Nabi pernah didatangi oleh 3 orang. Dia kata seolah-olah menyatakan mereka ibadah mereka lebih hebat daripada Rasulullah. Seorang tu semayang tak tidur malam, seorang tu ibadah tak nak kahwin, seorang lagi puasa tak nak buka puasa. Nabi marah tuan-tuan. Ini dalam hadis Bukhari. Nabi kata inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Akulah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Dan akulah orang paling kenal Allah Ta'ala. Tapi aku tidur, aku berkahwin, aku berbuka puasa. Dan dalam hadis Nabi SAW sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang engkar dan benci kepada sunnahku bukan di kalangan umatku. Jadi kalau betul kita cinta pada Rasulullah, ikut cara Rasulullah. Rasulullah semayang sampai bengkak kaki Nabi. Tatawarramu qadamah. Bila Aisyah tanya kenapa ni, Rasulullah kata afala akunu abdan syakura. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Maknanya bila Nabi maksum, ibadah Nabi itu ibadah yang tahap yang paling tinggi. Tapi ketinggian ibadah Nabi itu masih lagi boleh diikut oleh umat Muhammad SAW. Sebab fattabi'uni. Sahabat-sahabat al-mubasysyarun bil jannah, Abu Bakar, Umar, kan, yang diberi kabar gembira masuk syurga. Tuan-tuan ingat dia suka. Oh, aku tak apa, Nabi dah khabar. Oh, boleh dapat berita gembira. Jadi boleh relax malam ni tak payah semayang. Dah. Para sahabat
Bila dengar Nabi beri khabar gembira, dia nak kekal dengan standard tu, dia akan tak putus-putus semayang. Tingkatkan, upgradekan lagi ibadah dia. Punya takutnya. Jadi kita yang tak ada apa-apa ni tuan, sepatutnya lebih takut. Jangan ingat itu menjadi advantage bagi mereka. Tak apalah, Abu Bakar kan dia minal mubasyirin bil jannah. Kita ni siapa? Patutnya kita ni berusaha dan belajar bersungguh-sungguh sampai dapat tiru, dapat mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka atas dasar ittiba', insya-Allah ya. Jadi saya setakat itu sahaja. Semoga apa yang kita pelajari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sangat penting, tapi untuk lebih memahaminya eloklah kita luaskan pengkajian kita. Kita buka macam-macam kitab, insya-Allah. Apa pun yang saya ajar ni, saya rujuk pada banyak-banyak kitab juga. Yang mana saya rasa ada kaitan tu saya sampaikan kepada tuan-tuan. Semoga kita lebih faham dan kita berkongsi bersama. Ilmu ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pinjam dan kita tolong sebarkan. Ya, bukan nak kata ilmu ni ilmu persendirian. Tak. Ilmu ni Rasulullah wariskan pada kita. Kita kena usaha, kaji, cari, sebarkan dan kongsi bersama dan amalkan. Insya-Allah dia akan jadi bekalan pada kita di akhirat nanti, insya-Allah. Menjadi zadul ma'ad, bekalan pada hari kiamat, hasil daripada petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan surah Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Tabarak ismuka wa ta'ala jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'as salamah wa ila liqa.